Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Siapa pernah tengok ni? Ni. Ini getah. Okey. Biasa anak cikgu panggil getah tempe. Okey, getah ni bila kita tarik, okey, lihat ada perubahan kan pada bentuk dia kan? Saiz ni pun berubah. Bila kita tarik, sebenarnya kita memberikan daya kepada getah ini. Okey, apa jadi kalau kita lepaskan? Okey, cikgu lepaskan satu ya. Okey, getah akan kembali ke bentuk asal. Alright. So, sebenarnya getah adalah satu objek yang contoh yang mudah iaitu objek kenyal. Getah ni paling mudah untuk kita tunjukkan contoh. Pernah tak anda guna getah, tiba-tiba getah tu pun terputus? Kenapa getah boleh terputus? Setiap objek yang kenyal, ia mempunyai had kenyalnya sendiri. So, jika ia putus, maka objek itu telah melepasi had kenyalnya. Selain getah, kita juga ada beberapa objek lain yang kenyal. Contohnya spring. Contoh lain, pemadam, plastisin, itu pun adalah salah satu contoh objek yang kenyal. So, hari ini kita akan belajar tajuk 1.4, kekenyalan. Okey, lihat gambar rajah dekat skrin ini. Okey, ini gambar rajah cikgu ambil daripada buku teks. Gambar rajah ini menunjukkan seorang lelaki menarik tali elastik semasa melakukan senaman. So, ini semasa melakukan senaman. Lepas tu, bila dah lepas senaman, bila dia lepas senaman, dia lepaskan tali ni. Tali akan kembali ke bentuk asal. Jadi, tali ini juga adalah bentuk, ada satu objek kenyal. Okey, cuba tengok gambar ini. Ini sama juga ada dalam buku teks ya. Ini adalah contoh spring. Contoh bagi satu objek yang kenyal, spring. Spring ni kalau kita cuba kita bengkokkan atau kita kenakan sedikit daya, kita bengkokkanlah spring tu. Ia akan mengubah saiz asal spring tersebut. Dan bila kita lepaskan spring itu, ia akan kembali ke bentuk asal. Jadi spring adalah objek yang kenyal. Okey. Next, kita akan lihat pula ada satu lagi contoh objek kenyal iaitu seperti span. Kalau kita selalu basuh pinggan, tolong mak kita basuh pinggan kan, kita mesti ada span macam ni. Okey, span ni kalau kita cuba kita picit dan kita lepaskan, ia akan kembali ke bentuk asal. Jadi span juga memiliki sifat kekenyalan. Selain itu, plastisin juga adalah objek yang mempunyai sifat kekenyalan. Di mana bila kita ada satu plastisin, kita berikan tekanan pada plastisin. Contoh kita tekan plastisin, ia akan mengubah bentuk plastisin tersebut. Okay, so plastisin juga adalah salah satu contoh objek yang mempunyai kekenyalan, sifat kekenyalan. Berdasarkan contoh-contoh yang cikgu beri tadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa daya, daya yang bertindak ke atas satu objek boleh mengubah bentuk dan juga boleh mengubah saiz objek. So, daya ini maksudnya macam bila kita tekan, bila kita bengkokkan, bila kita tarik, itu semua adalah kita mengenakan daya pada objek tersebut. Bila kita tarik satu getah contohnya, ia akan mengubah bentuk dan saiz objek tersebut. Jadi, sebenarnya apa maksud kekenyalan ni? Okey, mari kita lihat apa maksud kekenyalan. Jadi, apa maksud kekenyalan? Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek itu kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya bertindak ke atasnya dialihkan. Maksudnya kita nak lihat apabila kita kenakan daya, kita tambah daya, bila kita tambah lagi daya, apa jadi pada pemanjangan spring?
Adakah ia bertambah atau ia berkurang? Okey, mari kita lihat bagaimana kita nak buat eksperimennya. Okey, aktiviti ini ada pada muka surat 25 dalam buku teks. Okey. So, kita akan buat eksperimen ini bila sekolah buka. So, dekat eksperimen ini awak tengok pada susunan radas satu spring. Okey, kalau nampak di sini ada satu spring ni disambung. Okey, digantung, spring ini digantung, kemudian disambung dan ada plastisine di sini. Dekat plastisine tu kita ada letak satu jarum peniti. Tujuan jarum peniti ni supaya kita mudah untuk membaca skala pada pembaris meter. So, kenapa kita nak guna pembaris meter? Pembaris meter ini digunakan untuk kita membaca nilai pemanjangan spring. Okey, di sini ada ni cikgu tanda X ni, kalau tak nampak cikgu buat warna merah ya. Okey, dekat X ni dia ada macam satu cakuk. Cakuk ni sebenarnya kita akan tambahkan beban. Kita akan letakkan beban. Jika dalam buku teks, kalau anda lihat dalam buku teks, ia tidak menyatakan berapa jisim nak tambah, tapi kita boleh gunakanlah jisim yang ada dekat lab. Okay, mungkin kita guna 10 gram dulu, kemudian kita guna 20 gram, 30 gram, 40 gram, sampailah 50 gram. So, kita ambil 5 kali bacaan. Bermaksud mula-mula kita ukur dulu panjang asal spring ini, kemudian kita letakkan beban 10 gram di sini. Kita letakkan beban 10 gram. Okey. Kemudian kita mesti tahu kalau kita letak beban 10 gram tu mesti panjang spring itu bertambah. Tapi kita kena bacalah nilainya. Maksudnya bila kita letak 10 gram ini kita letak beban 10 gram pada spring, pemanjangan spring akan bertambah. So, kita akan ukur berapa pemanjangan spring itu. Eksperimen kita ulang semula, kita tambah pula dengan 20 gram. Kita lihat pula perubahan pada pemanjangan spring. Begitulah seterusnya sehinggalah 50 gram. Hasil daripada eksperimen yang kita rancang tadi, maka kita akan belajar satu lagi hukum yang berkaitan dengan daya dan pemanjangan spring, iaitu namanya hukum Hooke. Okey, sekarang ni baiklah. Hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Maka berbalik pada aktiviti tadi, jika kita buat aktiviti, kita tambah beban, kita akan lihat pemanjangan spring makin bertambah. Hasilnya bila kita plotkan graf X melawan F, F itu adalah daya. Okey, kalau kita lihat situasi eksperimen tadi, kita berikan jisim, kita tambah jisim beban, kita guna 10 gram. Jadi, kalau kita nak convert pergi daya, maka kita buat W sama dengan F, iaitu samalah dengan mg. Jadi, 10 darablah dengan, di sini kita ambil G sama dengan 10. So, 10. So, dia jadi 100 Newton. Maka, kita boleh, daripada jisim yang 10 gram tu, kita nak plotkan graf daya, kita tukarkan dulu jisim itu kepada berat dengan cara jisim darab dengan pecutan graviti. So, dapatlah daya. Jadi, bila kita plotkan graf, kita dapati bahawa semakin bertambah pemanjangan, semakin bertambah daya. Ataupun pemanjangan spring iaitu X berkadar terus dengan F. Yang ini kita dapat ya. X berkadar terus dengan F.
X berkadar terus dengan F. Apa maksud berkadar terus? Maksudnya semakin bertambah daya, semakin bertambah pemanjangan spring. Ataupun kita juga boleh tulis F berkadar terus dengan X. Jadi dalam hukum matematik kita akan dapat F sama dengan KX. K itu adalah pemalar. Maka untuk hukum Hooke awak mesti tahu bagaimana untuk menerbitkan formula bagi pemalar spring. Okey, pemalar spring adalah ataupun kita tahu F sama dengan KX. Jadi pemalar spring K ialah F bahagi dengan X. Okey, apa unit bagi pemalar spring? Okey, kalau F Newton, kalau X cm kat sini kita tengok pada graf sini. So cm negatif cm negatif. Oi, dia hilang pula dia. Tengok tu. Kejap cikgu padam ya sini. Okey, so kita tulis balik baik-baik. Cm negatif 1. Okey. So, F sama dengan KX. Ini sebenarnya ialah rumus bagi hukum Hooke. So, kalau soalan tanyalah apa maksud hukum Hooke? Hukum Hooke adalah menyatakan bahawa pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring. Okey, kalaulah objek itu sudah melebihi had kenyal, maka ia sudah tidak berkadar terus. Okey. Graf dia mungkin sudah jadi begini. Jadi sebenarnya jika dah lebih pada had ini, bermaksud sebenarnya objek itu sudah melebihi had kenyal. So mungkin objek itu akan putuslah bila dah melebihi had kenyal.